ayah ibu, para guru yang saya kasihi, para pelajar saya, pelajar IPG ya. Semasa nak komunikasi, semasa nak hantar mesej, pastikan masa ya. Masa yang sesuai. Habis kalau dalam talian sekarang, nak pilih masa macam mana? Semua ditetapkan masa betul. Ya. Itu kekangan dia. Jika di dalam talian, kita dah tetapkan masa, tetapi saya dapat makluman daripada rakan-rakan guru saya. Dia bertanya pada pelajar masa mana yang pelajar-pelajar dia selesa. Dan ada pelajar memilih waktu malam untuk memulakan kelas dan untuk Google Meet. Ya, itu adalah langkah yang baik. Ya, tanya dan pastikan masa mana yang murid-murid kita ya bersedia ataupun selesa. Yang kedua ialah penggunaan laras bahasa. Ya, kadang-kadang PDP kita dalam talian kita lebih terasa seolah-olah kita nak cepat sebab dan kita mengabaikan faktor-faktor lain ya sebab kita tidak memandang mereka secara bersuka. So dalam keadaan ini saya mohon laras bahasa masih jaga. Ya, masa yang pertama tadi masa, yang kedua ialah laras bahasa, masih jaga guna bahasa yang betul, bahasa yang sesuai dan juga emosi ya. Emosi juga saya ceritakan tadi apa perasaan mereka dan juga dari segi fisiologi dia ya. Fisiologi boleh tanya murid-murid dia dah makan belum. Ya, boleh tanya ya. Itu antara supaya kita menyediakan diri pelajar kita supaya bersedia untuk menerima mesej yang kita nak sampaikan ya. Kadang-kadang mereka nak ke tandas tapi cikgu ada di depan ya. Macam mana ni? So, bagi peraturan-peraturan sekiranya nak ke tandas dan sebagainya semasa kelas saya, tolong maklumkan kepada saya dengan cara yang baik. Pastilah logik pergi ke tandas ya, bukannya 15 minit. Bermaksud macam tu ya. Dan juga dari segi fizikal ya. Untuk mesej sampai atau PDP anda sampai, objektif pengajaran pembelajaran anda sampai, ya, fizikal pelajar mestilah diambil kira. Habis secara online fizikal macam mana? Dia fizikal juga. Tanya keadaan tempat dia macam mana, atau bising atau tidak keliling dan sebagainya. Tanya pastikan mikrofon ataupun kamera sesuai ataupun diuji dahulu sebelum kelas dimulakan. Situasi ini bukan untuk para pelajar saja atau murid-murid sahaja. Para guru atau sesiapa sahaja boleh menggunakan prinsip ini. Bermaksud uji dahulu secara fizikal tempat dia sesuai atau tidak, saya nak bersandar ataupun nanti bising atau tidak ya. Okey. Dan juga semasa menyampaikan mesej ya, semasa menyampaikan mesej sama ada di rumah dan sebagainya, situasinya mungkin berlaku daripada kumpulan kepada individu ataupun individu dengan individu. Contoh dia, saya bercakap dengan suami saya, individu dengan individu ya, ataupun individu dengan kumpulan, saya bercakap dengan kumpulan anak-anak saya. Okey, ataupun mungkin berlaku komunikasi antara kumpulan dengan kumpulan. Kumpulan kelas A berkomunikasi dengan kumpulan kelas B. Okey, ataupun dari kumpulan yang besar kepada individu. Bermaksud murid-murid memberi pendapat dan sebagainya kepada guru dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan ya, semasa kelas, semasa menyampaikan mesej, pastikan jelas, tepat ya, dan yang penting sekali ialah rancang. Apa saja kita lakukan ya, mesti rancanglah. Rancang apa yang kita nak sampaikan. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan ni, pada petang ni saya nak share jugalah untuk penyampaian mesej ni pastikan ya. Saya ni bercakap pun suka juga bergerak tangan ni. Hati-hati dengan tangan dan mata kita. Ya. Kadang-kadang semasa pembelajaran online, kita tak sedar kadang-kadang tangan kita menunjukkan bosan dengan guru. Ataupun kita tunjukkan mimik muka yang tak sesuai. Ya. Kita tengok muka mata kita pejam ke ataupun kita pandang arah lain dan sebagainya. So, sebagai penyampai mesej, anda sebagai guru atau ibu bapa dan sebagainya, jaga ya. InsyaAllah nanti saya akan bercakap tentang body language ya. Macam mana body language ya. Semasa research PhD saya dulu, saya mengkaji tentang interaksi ya. Interaksi, bagaimana seseorang berinteraksi. Okey, berbalik pada perkara tadi ya, tuan-tuan dan perempuan, petang-petang macam ni, kalau boleh makan sambil-sambil makan cokodok, best. Ya, pagi tadi saya buat cokodok jagung. Mantap.
Ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita menerima sesuatu mesej bergantung kepada kepentingan mesej tersebut. Ayah ibu pun sama. Ayah ibu di rumah memberitahu anak-anak dan bergantung kepada anak-anak nak memandang mesej tersebut penting atau tidak. Jadi sebagai seorang ayah ataupun ibu atau sebagai seorang guru, kita nak pastikan supaya pemikiran anak kita menganggap apa yang kita sampaikan itu adalah penting. Contoh dia, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang penting. Kita terus masukkan elemen-elemen ataupun masukkan kriteria-kriteria betapa pentingnya ataupun ciri-ciri yang menyatakan pembelajaran kita pada hari ini penting. Ya, sebagai contoh, saya selalu beritahu pada pelajar saya, para pelajar, tajuk yang kita belajar hari ini adalah dalam proforma. Bermaksud tajuk-tajuk yang ada dalam proforma akan keluar dalam soalan peperiksaan anda. Oleh itu, beri perhatian betul-betul dan tolong dapat huraikan apa yang saya minta huraikan. Ini akan membantu anda semasa menjawab soalan peperiksaan. So, semua pelajar saya di setiap kelas dia akan numpu. Oh, saya dah beritahu awal-awal. Kenapa pentingnya kita belajar pada hari ini? Ya, memanglah sewajarnya saya sendiri pun saya tak menjurus pada exam peperiksaan, tetapi saya memberitahu percakapan saya dengan anda, komunikasi saya dengan anda ataupun tujuan saya sampaikan mesej ini kepada anda adalah sesuatu yang penting. Okey? Dan jika para penonton ataupun anak-anak kita atau murid-murid kita menganggap mesej tersebut tidak penting, dia akan abaikan. Itu sangat bahaya. Bermaksud kita akan bercakap sendiri dan anak-anak kita dah ada tanggapan, tak perlu dengar pun tak penting. Sebab dalam mesej ni ataupun penyampaian maklumat dalam komunikasi ni ada yang memerlukan tindakan segera. Contoh dia, semasa di rumah, katakan kita melihat pili air tidak ditutup dengan elok. Sayang, tolong tutup pili air sekarang. Itu tindakan segera. Kita komunikasi juga. Tapi kita maklumkan kepada mereka bahawa pergi tutup dengan segera. Itu tindakan. Ya, tindakan segera. Ada yang tindakan. Contoh dia, sebelum keluar nanti, sekarang kita tak keluar dari rumah. Selepas mama keluar dari rumah nanti, tolong switch on lampu dalam ruang tamu. Tapi kita tak keluar lagi. Tapi anak kita dah masuk, itu tindakan yang akan dilakukan. Maksud bila mama keluar nanti, apa yang saya nak buat? So, tujuan mesej yang pertama ialah respons segera. Yang kedua ialah untuk tindakan. Yang ketiga ialah untuk kita berikan makluman. Nak maklum saja. Ya? Kita bercakap dengan anak-anak kita, kadang-kadang kita nak maklum saja, bukan nak dengar sangat. Ya, bukan nak suruh mereka ambil tindakan segera, tapi kita nak maklumkan kepada mereka. Contoh kita nak maklumkan apa ya? Kita nak maklumkan dia ialah pada hari cuti nanti, cuti tahun baru Cina nanti, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi walaupun tak dapat ke mana-mana, mungkin kita nak barbecue dalam keluarga kita 3-4 orang ni saja di rumah. Makluman saja, ya. Makluman saja. Dan kadang-kadang kita berkomunikasi dalam keluarga ataupun bersama-sama dengan anak ataupun pelajar adalah untuk mendapatkan maklumat. Ya. Bila nak mendapatkan maklumat, bermaksud pihak yang satu lagi, kita bercakap, pihak anak ataupun kita bercakap sebagai guru, murid-murid kita akan memberi maklumat kepada kita. Ya, itu juga adalah bentuk komunikasi yang perlu kita tahu. Biasanya kita akan menyoal, kita akan soal ataupun kita akan tanya, habis buku ni beli kat mana? Macam mana harga dia? Berapa harga dia? Dan macam mana ni nak selesaikan masalah-masalah ni? So, anak-anak kita akan bercakap. Bermaksud setiap hari kita akan berkomunikasi, setiap masa kita akan berkomunikasi. Dan komunikasi ini kadang-kadang sebagaimana saya beritahu tadi, ada yang lisan dan ada yang bukan lisan, ya. Dan secara atas talian pun sama, ya. Bukan lisan pun mereka nampak. Macam tuan-tuan nampak saya bercakap, tangan bergerak, mata pejam dan sebagainya, ya. Dan secara lisan yang keluar daripada mulut kita lah. Okey, saya tak nak berpanjang-panjang lagi tentang komunikasi ini. Sebab selepas meeting tadi saya dapat
terus saya dapat idea ya apa yang saya bercakap hari ini tentang komunikasi dan penyampaian mesej. Macam mana dalam talian kita nak pastikan mesej tersebut sampai. Dan dalam talian tersebut bukan saja untuk mesyuarat tetapi dalam situasi pengajaran pembelajaran ataupun kita video call dengan kawan-kawan kita atau dengan anak-anak kita. Maksud kita masih lagi menggunakan teknik komunikasi yang sebagaimana saya ceritakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar yang saya kasihi, kita orang yang berkomunikasi dengan penerima mesej mestilah memilih saluran yang berkesan. Sebagai contoh ya, katakan semasa meeting tadi, saya tak dapat nak hadir mesyuarat sebab line internet di rumah saya ada masalah. So bila dah ramai yang katakan ada masalah, why not kita pilih saluran komunikasi yang lain supaya penyampaian kita berkesan. Okey. Yang kedua, mesti bersedia kedua-dua pihak. Ya, sebagai contoh katakan bukan meeting tadi ya, meeting yang lain. Pengerusi bersedia, tiba-tiba ahli mesyuarat tak bersedia. So kesediaan kedua-dua pihak adalah sangat penting. Ataupun ahli tak bersedia tapi pengerusi bersedia ataupun pengerusi tak bersedia, ahli mesyuarat bersedia. So kedua-dua pihak ini mestilah bersedia dan memilih cara komunikasi yang berkesan dan juga memastikan kesediaan kedua-dua pihak. Dan kadang-kadang untuk komunikasi kita nak dapatkan maklum balas. Jadi maklum balas inilah walaupun kita berkomunikasi melalui Google Meet sahaja untuk meeting katakan, tetapi jika perlu maklum balas tambahan boleh ditambah. Ya, sebab bukan semua saluran komunikasi kita boleh faham melalui penjelasan atau pertuturan. Kalau perlu kita kempirkan, lampirkan, masukkan gambar dan sebagainya, itu adalah perkara yang baik. Okey, celoteh saya sedikit. Saya sangat mengharapkan ini yang memberi manfaat kepada kita semua. Terutama dalam kita berkomunikasi sama ada secara meeting dalam talian, kelas dalam talian, ataupun kita berkomunikasi secara bersemuka dengan anak-anak, dengan para pelajar ataupun dengan sesiapa sahaja. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Saya sangat gembira berjumpa dengan anda semua dan semoga kita baiki komunikasi kita terutama dalam talian supaya lebih berkesan dan tepat dan mencapai objektif. Sekian saja daripada saya. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.